Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini adalah mesin ringkas. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita untuk melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Terdapat 8 jenis mesin ringkas yang akan kita pelajari, iaitu yang pertama, skru, takal, gear, roda dan ganda, tuas, baji dan satah condong. Satah condong ialah satu permukaan yang disendingkan dengan kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Maksudnya dekat sini satah condong ada satu permukaan di mana kedua-dua hujungnya disendingkan pada aras ketinggian yang berbeza. Maknanya satu ketinggian A ni lebih tinggi daripada ketinggian B. Jadi ia memudahkan kita untuk bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Maksud kat sini ialah satah condong membolehkan kita untuk bergerak ke tempat yang lebih tinggi atau mengalihkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya ialah seperti tangga dan jalan raya bertingkat. Okey, murid-murid sekalian, kita tengok dua contoh satah condong. Yang pertama ialah tangga, yang kedua ialah jalan raya bertingkat. Okey, kita lihat satah condong ni ada dua aras ketinggian permukaan yang disendingkan. Okey, kita nampak satu aras yang rendah dan satu aras yang lebih tinggi. Maknanya dia memudahkan kita untuk naik ke tingkat yang lebih atas. Jadi apa akan berlaku kepada kita sekiranya satah condong atau tangga tak ada? Tentulah sukar untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Okay, contoh yang kedua ialah jalan raya bertingkat. Okay, kalau kita lihat, bila kita bergerak menaiki kenderaan untuk ke tempat-tempat yang lebih tinggi seperti Genting Highlands, seperti Cameron Highland, Fraser Hills, kita dapat lihat jalan yang dibina macam ni lah, ya. Di mana kita akan lihat dia akan bergerak sehinggalah kita sampai ke tempat yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu satah condong lah, di mana satu aras yang rendah kita pergi ke aras yang lebih tinggi untuk kita bergerak. Okey. Mesin yang seterusnya ialah skru. Skru ialah sejenis mesin ringkas, yang mempunyai satah condong yang berlingkar yang kita panggil berbenang. Jadi biasanya skru ni fungsi dia adalah untuk menyatukan dan mengetatkan dua keping objek yang bergabung. Kena ingat tu point. Pertama, mempunyai satah condong yang berlingkar yang dinamakan berbenang. Yang kedua, fungsi dia adalah untuk menyatukan dan mengetatkan dua keping objek yang bergabung. Jadi contoh skru ialah seperti skru pada mentol, skru pada botol, skru pada pemegang kaki retot dan juga skru itu sendiri. Baiklah, cikgu tunjukkan 3 gambar mengenai skru. Okay, kita lihat gambar yang pertama. Kita dapat lihat satah condong yang berlingkar yang kita panggil berbenang. Ni bentuk dia. Satah condong yang berlingkar yang kita panggil sebagai berbenang. Okay, contoh yang kedua ialah skru pada mentol. Okay, kena ingat balik murid-murid semua bahawa fungsi skru adalah untuk menyatukan atau mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Okey, dua kepingan ni contoh untuk mentol ni. Ni adalah satu pemegang mentol, satu lagi mentol. Di skru yang terdapat pada ni dia akan menyambungkan ataupun menyatukan mentol dan pemegang mentol apabila kita pasangkan skru tersebut. Okay. Begitu juga dengan skru pada botol. Okay, dua objek iaitu pertama penutup botol.
kedua botol. Kita lihat skru ni, bila kita pasangkan, kita skrukan penutup botol dengan botol, maka botol dan penutup botol ini akan bercantum ataupun disatukan. Okey, begitu juga dengan skru pada pemegang kaki retort. Okey, pada gambar ni tak berapa jelas, tapi kalau di dalam makmal kita dapat tengok pada bahagian ni, bentuk dia sama macam skru yang ini. Okey, iaitu dia ada sata condong yang berlingkar, di mana tujuan dia apabila kita ketatkan skru tadi, yang ini, kita dapat membantu untuk memegang dengan kemas corong turas tersebut. Seterusnya ialah tuas ya. So tuas ni terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Maknanya satu rod, okey, satu titik yang dipanggil fulcrum. Ini ialah tuas lah. Jadi tuas fungsi dia ialah untuk membantu kita mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Contohnya kita nak alihkan batu yang besar, kita boleh mengangkatnya atau mengalihkannya menggunakan tuas. Atau contohnya kita nak membuka tin, penutup tin daripada tin yang ketat tu, kita boleh gunakan tuas. Jadi tuas ni mesti ada 3 bahagian, iaitu beban, daya dan fulcrum. Jadi contohnya gambar cikgu bagi ni, ni adalah beban. Dan yang sini ialah daya. Jadi contoh tuas yang biasa kita gunakan ialah mop, pembuka penutup botol dan tukul. Okey, kita akan tengok nanti dekat mana kedudukan beban, daya dan fulcrum. Baiklah, kita tengok gambar ya yang cikgu sertakan ni. Sama macam buku teks juga, ada 4 gambar. Kita gambar yang pertama. Okey, ini adalah contoh macam cikgu cakap tadi. Ini adalah rod. Okey, ini adalah rod, satu batang rod, di mana ada satu titik, ini kita panggil fulcrum, di mana ada beban dan daya. Maknanya untuk tuas ni mesti ada 3 benda ni, beban, fulcrum dan daya. Untuk setiap bahan atau objek yang menggunakan prinsip tuas. Okey, contohnya mop. Okey, gambar yang kedua, contohnya mop. Okey, pada batang mop ni ialah sebatang rod, di mana beban ni pada kat sini. Beban ni ialah semasa kita mengemop ya, kain pada mop ni. Ini adalah beban. Manakala daya, pada tangan kita pada tengah-tengah batang mop ni. Tangan kita ya menolak. Kita bagi daya, di mana fulcrum terletak pada hujung yang ini. Ini daya. Okey, ini kedudukan dia lah. Maknanya kedudukan dia boleh berubah-ubah. Maknanya untuk mop, beban duduk di hujung ya. Daya duduk di tengah, fulcrum duduk di hujung ni. Okey, seterusnya gambar yang ketiga ialah tukul ya. Tukul ni kalau kita tengok ada 3 juga dah dilabelkan. Beban tu ialah beban tu ialah paku. Di mana kita nak mengeluarkan paku daripada papan. Jadi kedudukan ujung tukul ni, tepi ni adalah fulcrum dan daya. Daripada tangan kita ni, kita tarik ke belakang untuk mengalihkan paku ni, kita menggunakan daya. Jadi tukul ni menggunakan prinsip tuas sebab dia ada daya, fulcrum dan beban. Okey, yang keempat, kita tengok pembuka penutup botol. Okey. Kalau kita lihat beban tu ialah penutup botol tadi ni. Ini. Ni. Mana kalau fulcrum tu hujung pembuka penutup botol, di mana daya tu kita tolakkan ke atas supaya penutup botol tu boleh terbuka. Kita kat sini ada 3 juga, ada fulcrum, beban dan daya. Okey, mesin ringkas yang seterusnya ialah takal ya. So takal ialah sebuah roda beralur yang boleh bergerak bebas.
Jadi roda yang beralur ni kita biasanya kita akan letak tali atau rantai pada alur tersebut. Jadi fungsi takal adalah untuk mengangkat, menurunkan dan menarik beban. Ya. Menggunakan seutas tali atau rantai yang kita lalukan pada alur tersebut. Macam cikgu cakap tadi lah, alur tu kita letak tali atau rantai. Kemudian kita boleh mengangkat atau menurunkan atau menarik beban. Jadi contoh takal yang kita biasa jumpa adalah takal pada tiang bendera, takal pada kapal layar dan takal yang digunakan untuk mengangkat beban. Okey, contoh takal ni ada 3. Kita tengok yang pertama ialah gambar yang pertama ni. Kita lihat macam cikgu cakap tadi. Okey, takal ialah roda yang beralur, beralur di tengahnya, di mana alur tu kita boleh gunakan tali atau rantai. Okey, tengok gambar ni, budak lelaki ni dia menarik tali, tali ke bawah, dia tarik tali tu yang diletakkan pada roda yang beralur supaya beban ni dapat naik ke atas. Ingat ya, fungsi takal tadi adalah untuk mengangkat atau menurunkan beban. Jadi kalau kita nak pindahkan beban yang ke tempat yang lebih tinggi, mesin ringkas yang paling sesuai adalah menggunakan takal. Okay, kita tengok gambar yang kedua. Takal digunakan untuk dalam kapal layar. Apa fungsi dia? Okay, kat sini takal, itu gambar ni. Di mana kapal layar ni, dia nak pasang layar tu dia menggunakan takal supaya layar tadi dapat dipasang dengan mudah. Seterusnya ialah bendera, takal pada tiang bendera, gambar yang ketiga, di mana pada hujung ni, yang tempat yang paling tinggi ni, dia ada takal. Pada takal ni ada tali, di mana kita akan ikatkan tali itu dengan bendera. Jadi fungsi takal ni ialah untuk menaikkan atau menurunkan bendera. Seterusnya ialah roda dan ganda. Okey, roda dan ganda ni satu mesin. Bukan roda satu mesin, ganda satu mesin. Tak. Roda dan ganda adalah satu mesin ringkas. Di mana fungsi dia ialah untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Jadi ia terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod. Rod ni lah yang kita panggil ganda. Jadi contoh roda dan ganda ialah spana, pili dan pemutar skru. Baiklah, kita tengok gambar, ada 4 gambar roda dan ganda. Gambar yang pertama, ini adalah asas dia. Yang ini adalah rod ni yang kita panggil ganda. Yang ini adalah roda. Roda. Mana ini asas untuk roda dan ganda. Bagaimana diaplikasikan dalam mesin ringkas dalam kehidupan seharian. Kita tengok gambar yang pertama. Ini adalah spana. Spana yang kita gunakan untuk membuka skru pada kereta, tayar kereta. Okey, di mana ini adalah roda dan ganda. Okey, tengok ni. Yang pada hujung ni, yang bentuk bulat ni, ini adalah roda. Dan batang besi ni adalah ganda. Seterusnya ialah pili. Gambar pili. Pili air dekat rumah kita tu. Bila kita putarkan untuk buka air tu, kepala pili tu dia adalah roda. Dan di dalam pili tersebut adalah ganda. Jadi kena ingat ya, pili air tu adalah roda dan ganda. Seterusnya ialah pemutar skru. Pemutar skru kita lihat roda tu yang tempat pemegang kita tu. Manakala ganda tu pula ialah logam besi, itulah rod besi tu. Digunakan untuk kita untuk memusingkan atau memutarkan skru untuk memasang ataupun menanggalkan skru. Okey, mesin ringkas yang seterusnya adalah baji. So baji ialah mesin ringkas yang mempunyai satu atau dua satah condong yang tajam yang tajam di hujungnya. Maknanya kalau kita sebut satah condong ni, dia ada dua tempat di mana satu hujung yang tinggi, satu hujung yang rendah. Tapi untuk baji ni dia ada satu atau dua. Contohnya macam ni.
Kalau macam ni, ini adalah penyendal pintu contohnya. Yang kaitkan dengan satu condong ni, ni satu aras yang rendah. Cikgu tandakan A. Ni aras yang tinggi. Okey, ini untuk kalau mesin baji yang ada satu sata condong. Kalau yang ada dua sata condong tu, biasa dia macam ni lah. Dia mesti tajam di hujungnya. Ni satu sata condong, dua sata condong. Yang penting dia mesti tajam di hujungnya. Tajam di hujungnya. Jadi biasanya fungsi baji ni adalah untuk memisah, memotong atau menggerakkan dan memberhentikan objek. Jadi baji ni berbeza dengan skru. Kalau skru ni fungsi dia adalah untuk mencantum, menyatukan, mengetatkan. Tapi kalau baji pula, dia memisah, memotong dan juga untuk memberhentikan objek. Jadi contoh baji adalah seperti cangkul, penyendal pintu, paku dan kapak. Kita lihat 4 contoh baji. Contoh yang pertama adalah cangkul. Cangkul adalah baji di mana hujung cangkul ni adalah tajam, hujung yang tajam di mana kita gunakan untuk menggali tanah. Seterusnya kita lihat yang kedua, penyendal pintu. Penyendal pintu ni bentuk dia macam cikgu cakap tadi lah, di mana tujuan dia ialah untuk memberhentikan pintu ni daripada bergerak. Kalau kita tak nak pintu tu tertutup ataupun kita nak biarkan dia terbuka sentiasa, kita gunakan penyendal pintu. Gambar yang ketiga ialah gambar kapak. Jadi kapak juga ialah sejenis baji. Di mana kapak ni digunakan untuk memisahkan sebatang kayu ni dibelah-belah menjadi bentuk kayu yang lebih kecil. Jadi tujuan adalah untuk memisahkan dan dia adalah mempunyai mesin ringkas iaitu baji. Begitu juga dengan paku. Paku ni kalau kita tengok kat ujung ni dia mesti tajam lah. Supaya dia boleh masuk ke dalam kayu. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini selain daripada cangkul, penyendal pintu, kapak dan paku, pisau juga merupakan salah satu mesin ringkas baji yang penting yang kita gunakan dalam kehidupan seharian terutama semasa berada di dapur. Mesin ringkas yang terakhir ialah gear. Gear ialah mesin ringkas yang terdiri daripada roda atau silinder bergigi. Ni gear ni dia istimewa sebab dia roda bergigi ataupun silinder bergigi. Dan fungsi gear adalah untuk mengubah arah, mengubah kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain di dalam mesin kompleks. Jadi contoh gear adalah pada pita pembetulan, jam tangan dan pemutar telur. Baiklah, kita tengok contoh-contoh gear. Gambar yang pertama ni. Ni ialah silinder bergigi. Ada 2 gear. Satu gear yang besar dan satu gear yang kecil. Gear yang kecil ni bilangan gigi dia adalah sedikit berbanding gear yang lebih besar. Maknanya kalau kita lihat kat sini, satu putaran gear yang besar ini akan menyebabkan gear kecil akan berputar beberapa kali. Baiklah, kita lihat contoh seterusnya, pita pembetulan. Pita pembetulan ni kita nampak ada gear di dalamnya untuk membolehkan pita tadi bergerak. Seterusnya kita lihat pada jam tangan. Jam tangan ni ada gear. Gear. Jadi gear ni berfungsi untuk menggerakkan mesin-mesin lain di dalam jam ni. Membolehkan kita dapat lihat jarum jam bergerak. Dan seterusnya ialah pemutar telur. Ni pemutar telur ni adalah, yang bentuk ni adalah gear. Di mana apabila kita menggerakkan gear tadi, bahagian bawah pemutar telur ni akan bergerak dan membolehkan telur itu dipukul supaya kembang. Jadi cikgu harap murid-murid dapat faham terdapat 7 jenis mesin ringkas iaitu
Sata condong, skru, tuas, takal, roda dan ganda, baji dan gear. Jadi cikgu harap murid-murid dapat kenal pasti apabila melihat sesuatu objek tu, murid dapat sebut apakah mesin ringkas. Contohnya pisau adalah baji. Okey, contohnya tukul adalah tuas. Jadi kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian supaya kita lebih faham tajuk ini. Sekian, terima kasih.